Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam perjuangan kepada semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Tacia wa samhau wanakam. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amri Mamat selaku Ketua Penerangan PAS Kawasan Kemaman yang merupakan pengacara majlis ceramah pada malam ini. Yang berbahagia lagi dirahmati Allah, yang berhormat Wadi Salahuddin Ayub, Naib Presiden Parti Islam Malaysia PAS merangkap Ahli Parlimen Kubang Krian. Yang berbahagia lagi dirahmati Allah, yang berhormat Saudara Azhar Ismail, Ahli Parlimen Indra Mahkota Pahang Darul Makmur, merangkap Pengurusi PKR Negeri Terengganu Darul Iman, Saudara Al-Fadil Ustaz Razali Muhammad, mantan Adun Permaisuri, Al-Fadil Ustaz Alias Abdul Hamid, Pengarah MTB Kemasik merangkap Pengarah Himpunan Kebangkitan Rakyat dan Kemasik, Tuan Haji Ismail bin Haji Harun, yang di-Pertua PAS Kawasan Kemaman merangkap Penakat HKR dan Kemasik, Tuan Haji Hanafiah selaku Ahli Jawatankuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu yang juga merupakan Ahli Jawatankuasa PAS Kawasan Kemaman, Puan Nurliati Lamsyah Timbalan Dewan Muslimat PAS Kawasan Kemaman, seluruh kepimpinan Pakatan Rakyat di semua peringkat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam satu ceramah informasi yang mudah-mudahan insya-Allah dapat membangkitkan momentum daya juang kita untuk kita menghadapi pilihan raya umum ke-13 yang akan berlangsung pada bila-bila masa daripada sekarang. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhimpun pada malam ini dalam suasana parlimen akan dibubarkan pada bila-bila masa daripada sekarang, yang menuntut suatu keyakinan iltizam yang padu dalam diri kita untuk kita membuat perubahan, meletakkan kepimpinan Pakatan Rakyat insya-Allah di Putrajaya dalam PRU ke-13 nanti. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai sambutan Maulid Rasul, kita berada di bulan Rabiul Awal, menelusuri bagaimana hijrah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi nilai pengorbanannya, istiqamahnya untuk menyampaikan risalah dakwah lebih 1400 tahun yang lampau. Yang kita lihat teguhnya keyakinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah dakwah lebih 1400 tahun yang lampau dalam siri Hijratul Rasul dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah untuk mendirikan sebuah negara Islam. Walaupun pada waktu itu terdapat pelbagai kaum sebagaimana di Malaysia pada hari ini, berdepan dengan cabaran, cubaan, mau dikepung dan dibunuh, sehingga kita melihat bagaimana keberanian anak muda sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang sanggup berisiko
pembaringan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah dia contoh ikutan yang terbaik bagi anak-anak muda di Malaysia pada hari ini, khususnya di negeri Terengganu Darul Iman, untuk mewakaf dan menginfakkan diri dalam perjuangan, berada di medan hadapan demi meletakkan izzah kemuliaan Islam insya-Allah, dan meletakkan kepimpinan Pakatan Rakyat untuk mentadbir dengan lebih baik daripada 55 tahun pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu juga kita melihat teguhnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila berdepan dengan penolakan penghuni bumi Taif yang mencederakan kekasih Allah Subhanahu wa taala hingga berkocak darah di kaki baginda, apabila malaikat Jibril alaihissalam menawarkan pertolongan untuk menghancurkan penghuni bumi Taif yang menolak semua dakwah baginda, ditolak, dan sebaliknya mendoakan agar suatu hari nanti penghuni bumi Taif akan bersama dengan semua dakwah baginda. Inilah dia usul dakwah yang terbaik pada diri kita selaku pejuang yang penuh sabar dan istiqamah menyampaikan risalah kebenaran dengan penuh hikmah dan kasih sayang. InsyaAllah dapat melembutkan hati mereka, khususnya rakan-rakan UMNO yang belum bersama dalam perjuangan. Hadirin hadirat muslimin muslimat, masih tegar dalam ingatan kita apabila menelusuri sejarah perjuangan sirah Nabi Muhammad SAW, yang apabila kita melihat golongan wanita ummahatul mukminin sebagaimana Sayyidatina Khadijah yang sanggup mengorbankan hartanya untuk membantu perjuangan Islam. Bagaimana kita melihat teguhnya keyakinan Asma binti Abu Bakar yang membantu perjuangan misi hijrah Rasul Nabi Muhammad SAW daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita juga melihat bagaimana dinukil dalam sejarah perjuangan Islam, golongan pertama yang gugur syahid dalam Islam adalah seorang muslimat, yaitu Sumayyah, membuktikan peranan kaum muslimat untuk menggerakkan kemenangan sebagai sayap kiri perjuangan para muslimin menjadi suatu faktor penting pemangkin yang mempercepatkan lagi proses kemenangan insya-Allah. Allah SWT meletakkan martabat dan kemuliaan yang tinggi kepada golongan wanita, golongan muslimat yang suatu ketika dahulu pernah berada di medan perang, membantu merawat para prajurit di medan perang, dan juga golongan prajurit yang terbunuh. Hadirin hadirat, imbasan yang saya sebutkan sebagai suatu muhasabah diri bagi kita semua, mudah-mudahan dapat kita membuat suatu muhasabah betapa pentingnya kita menghayati sirah Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini, yang mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapat mengaplikasikan, kita dapat menerjemahkan semangat hijrah Rasul ini dalam diri kita selaku pejuang, mewakaf dan menginfakkan diri kita dalam perjuangan, tidak kira dari segi masa, tenaga, wang ringgit, hatta perasaan sekalipun, demi untuk menggalang sebuah perjuangan yang suci untuk mencari keridhaan Allah di dunia dan di akhirat insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, jutaan terima kasih yang tidak terhingga atas kesudian mengundang saya pada malam ini daripada negeri Johor, Darul Ta'zim, yang sering dikatakan inilah dia negeri Johor Darul Amno, negeri kubu kuat,
negeri Dacing Bekarat, kerana tanam uri pecah mentumpahnya di Johor. Saya tak rasa malu untuk menyebutkan perkara ini. Saya Wadi Salahuddin dari Johor Darul Takzim. Tuan-tuan hadirin hadirat, terima kasih kerana mengundang saya untuk berkongsi pengalaman. Mudah-mudahan aura semangat perjuangan yang ada di Don Temasek, di negeri Terengganu Darul Iman yang pernah diberikan kemenangan oleh Allah SWT suatu ketika dahulu, dapat kami bawa pulang ke negeri Johor Darul Takzim. Memang suatu ketika dahulu, negeri Johor selalu diberikan suatu persepsi kubu kuat. Tetapi sekarang, negeri Johor bukanlah sebagaimana dahulu yang dianggap kubu kuat bagi UMNO Barisan Nasional. Kita telah ada 6 kerusi daripada Pakatan Rakyat di negeri Johor, 2 kerusi daripada PAS pada tahun 2008 hingga sekarang ini, dan 4 kerusi daripada DAP. Kita telah ada 6 kerusi daripada Pakatan Rakyat. Kita ada 1 kerusi Parlimen Bakri. Dan kalau pengundi Don Tenang bijak membuat pilihan pada Januari 2011 yang lalu, insya-Allah pada waktu itu telah ada 7 kerusi di Dewan Undangan Negeri Johor. Tuan-tuan hadirin hadirat, pada 1 Disember yang lalu 2012, Himpunan Kebangkitan Rakyat Negeri Johor telah menyaksikan ikon tokoh pendidik sebagaimana Tuan Haji Ramlan bin Sariman, mantan pengarah pelajaran negeri Johor yang telah bersama dalam perjuangan kita. Begitu juga dengan ikon-ikon lain. Saya sempat menyebutkan beberapa nama, antaranya Timbalan pengarah Institut Perguruan Batu Pahat bersama dalam perjuangan kita. Kita melihat gelombang kebangkitan rakyat di negeri Johor begitu baik dan positif sekali. Dan insya-Allah kita percaya dengan kemasukan golongan selebriti seperti saudara Bob Lokman, Puan Aisyah Arifin, Puan Dayangku Intan dalam perjuangan Pakatan Rakyat, kita juga melihat bagaimana ikon seperti Datuk Fauzi Syahari, mantan pengarah siasatan jenayah Bukit Aman, orang nomor 3 dalam negara, PDRM. Begitu juga OCPD Slim River, Tuan Haji Abdullah bin Omar, Allah yarham, yang pernah sempat berucap dalam muktamar baru-baru ini, muktamar pusat, memohon maaf atas segala tindakan arahan yang telah dikenakan kepada polis atau PDRM, salah guna kuasa yang mereka terpaksa menurut arahan orang politik. Kita juga melihat bagaimana tokoh-tokoh antara yang saya boleh sebutkan sepintas lalu adalah Datuk Haji Adnan bin Ibrahim, mantan pengarah pelajaran negeri Perak, Datuk Saleh Jafaruddin, Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia zaman Tun Hussein Onn. Kita ada ramai ikon-ikon di sangat gelombang kebangkitan rakyat bersama dengan kita yang membuktikan insya-Allah ramai golongan profesional bersama dalam perjuangan PAS dan Pakatan Rakyat. Di saat gelombang kebangkitan rakyat kaum Tionghoa, kaum India, maka memerlukan komitmen dan iltizam yang padu untuk kita memberikan sebuah kekuatan insya-Allah penerangan yang tidak berbelah bagi, khususnya kepada orang Melayu Islam di kampung-kampung tradisi, di Felda, Feltra, Rizka dan sebagainya. Kerana mereka sering memainkan retorik politik, mereka lah pembela orang Melayu, mereka lah pembela Islam, tetapi sebaliknya itu hanyalah retorik politik semata-mata. Telah 55 tahun rakyat Malaysia memberikan peluang yang cukup lama kepada UMNO Barisan Nasional untuk membuktikan kalau mereka lah pembela rakyat. Tetapi semakin lama rakyat semakin hampa dan kecewa. Di saat ramai lagi yang masih ada tinggal di rumah setinggan, masih ada lagi yang mencatu makanan untuk membeli keperluan anak isteri mereka, tetapi
Tetapi pemimpin yang kita angkat sebagai pemerintah mengkhianati perjuangan rakyat, mengkhianati kepercayaan rakyat. Dengan ketirisan, pemborosan, pembaziran dan sebagainya, yang kalau kita nak sebut 3 hari 3 malam pun tak habis. Kita tidak lupa bagaimana kalau mereka mengatakan mereka adalah pembela Islam, tetapi siapakah yang merobohkan Masjid Bujah di Kuala Terengganu? Siapa yang merobohkan surau Berembang di Seksyen 8 Shah Alam? Siapakah yang memasukkan tulisan Jawi? Pada zaman Tan Sri Khair Johari, tulisan Jawi dimasukkan, yang menyebabkan kesannya ramai anak-anak Melayu Islam kita tidak celik Jawi dan buta Al-Quran. Hadirin hadirat, mereka mainkan retorik, mereka lah pembela orang Melayu, tetapi mereka mengkhianati harapan orang Melayu. Baru-baru ini, pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia mengatakan Johor antara negeri yang termiskin, lebih miskin daripada Kelantan. Kalau mereka begitu angkuh dan bongkak mengatakan mereka lah di Johor itu kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mereka juga memainkan retorik politik mengatakan kalau beri undi pada Pakatan Rakyat maka akan berlaku huru-hara. Inilah dia modal politik yang mereka cuba canangkan di kampung-kampung tradisi, Felda, Rista dan sebagainya. Mereka takut orang Melayu bangkit membuat perubahan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita boleh hujahkan di sini, bagaimana negeri Kelantan rakyatnya berani membuat perubahan. Lebih 22 tahun berada di bawah pentadbiran Parti Islam Malaysia PAS, tetapi tidak kita dengar pun berlaku sebarang pertumpahan darah atau perubahan. Begitu juga mereka memainkan retorik politik mengatakan nanti kalau beri undi pada kaum calon daripada Tionghoa misalnya yang akan menjadi menteri besar adalah kalangan orang Cina untuk menakutkan orang Melayu. Tetapi yang perlu kita ingat di sini adalah kalau mana-mana negeri yang ada sultan, undang-undang tubuh kerajaan negeri telah menyebutkan bahawa syarat untuk menjadi menteri besar adalah kalangan yang beragama Islam. Dan juga kalau di Johor syaratnya lebih ketat, iaitu tanah tumpah lahirnya di Johor, pecah mentumpahnya di Johor, tanam urinya di Johor, ibaratnya. Sebab itu kalau di Johor mereka mainkan retorik politik Datuk Chua Junmil atau menjadi menteri besar Johor, maka kita telah hujahkan itu. Kita sebutkan juga bagaimana di negeri Perak pada tahun 2008. Kononnya sekarang mereka kata nanti akan mendominasi kuasa politik adalah orang Cina. Tetapi kita lihat contoh yang berlaku di negeri Perak. Di negeri Perak pada tahun 2008, DAP menang 8 kerusi. PKR menang 8 kerusi dan PAS hanya menang 6 kerusi saja. Tetapi persoalannya yang menjadi Menteri Besar Perak pada waktu itu adalah Dato' Sri Haji Nizar bin Jamaluddin. Walaupun kalau ikut logiknya kerusi PAS menang adalah 6 kerusi saja. Sebab itulah hak istimewa orang Melayu insya-Allah tidak akan tergugat. Cuma masalahnya UMNO Barisan Nasional memainkan retorik politik seperti ini untuk menakutkan orang Melayu membuat perubahan. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ingin menyebutkan sedikit program yang akan dilakukan yang cukup besar untuk menggerakkan gelombang kebangkitan rakyat, khususnya kalangan warga pendidik. Pada malam ini saya nak sebutkan bahawa kita telah lihat 55 tahun UMNO Barisan Nasional tidak mengambil berat soal pendidikan anak bangsa. Dan insya-Allah pada 3 Februari 2012 beberapa hari akan dilancarkan suatu jelajah kebangkitan pendidik kebangsaan yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Guru Presiden
di Selangor Darul Ihsan. Selepas itu diikuti oleh roadshow di negeri Johor, Terengganu, Pulau Pinang dan seterusnya. Untuk kita menggerakkan gelombang kebangkitan rakyat, khususnya warga pendidik, ustaz-ustazah yang sabar, yang banyak berjasa kepada negara, anak-anak bangsa kita yang bakal mewarisi kepimpinan negara pada masa akan datang. Daripada ajaran gurulah akan lahirnya Perdana Menteri, peguam, mufti, alim ulama dan sebagainya. Mengapa marwah guru diinjak, diperlekehkan? Sistem pendidikan tidak konsisten dan bercelaru. Dasar PPLMI, program PBS, pentaksiran berasaskan sekolah yang membebankan warga pendidik terpaksa cek data 2-3 pagi dan sebagainya. Bagaimana kita lihat mereka menafikan hak sekolah agama rakyat dalam bajet 2013. Mereka boleh berikan pengumuman daripada Perdana Menteri memberikan bajet hampir 400-500 juta kepada sekolah kebangsaan, 100 juta kepada sekolah jenis kebangsaan Cina, 100 juta kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil, 100 juta kepada sekolah Mubalik. Kita meraihkan semua sekolah vernakular yang ada di Malaysia. Persoalannya mengapakah tidak sistem bajet diperuntukkan kepada sekolah agama rakyat, madrasah tahfiz dan sebagainya yang pelajarnya hampir 800,000 seluruh Malaysia. Adakah mereka bukan warga negara Malaysia? Mereka kenakan syarat FABK dan sebagainya. Itu semua alasan untuk mereka menghilangkan keturunan silver sekolah-sekolah pondok yang telah berusia ratusan tahun. Sebab itulah kita pernah menghantar memorandum berhimpun di Dewan Parlimen sampai 1,000 pelajar dan guru-guru di Dewan Parlimen Malaysia menuntut memberikan peruntukan kepada sekolah agama rakyat. Begitu juga kita hantar kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia tentang hak sekolah agama rakyat dalam persada pendidikan negara. Tuan-tuan hadirin hadirat, sedikit yang ingin saya kongsikan lagi. Kalangan guru yang betul sabar berjasa kepada negara kita sedar, mereka sekarang berdepan dengan tekanan menjelang pilihan raya. Mereka diarahkan untuk berhimpun, berkumpul atas nama agenda politik UMNO Barisan Nasional untuk mengekalkan survival politik mereka. Di Parlimen Pagoh, 2 hari sebelum sesi persekolahan berakhir, seluruh pengetua dan guru besar di negeri Johor dihimpunkan di Parlimen Pagoh. Dalam satu taklimat, kononnya atas nama taklimat keselamatan warga pendidik. Tetapi sebenarnya menjemput Datuk SK daripada kumpulan trio untuk menyampaikan ceramah penangan tentang CD, isu Datuk Sri Anwar dan sebagainya. Tidak ada kaitan dengan sistem pendidikan anak bangsa. Kita lihat juga bagaimana mereka menzalimi warga pendidik. Cikgu Azman daripada Kedah ditukarkan pada bulan Oktober yang lalu di Sekolah Kebangsaan Arif Gua Musang. Kemudian Al-Fadil Ustaz Abdul Khairi daripada Sekolah Menengah Penaga Kepala Batas ditukarkan, dipindahkan jauh ke Pulau Ketam, Selangor. Pukul 7 pagi sampai pukul 7 petang baru sampai rumah sebab kena naik bot. Tekanan yang diberikan kepada mana-mana guru yang dianggap menyokong Pakatan Rakyat. Dan ini merupakan pembongkaran isu lama yang telah 55 tahun membelenggu jiwa pendidik yang banyak berjasa kepada negara. Begitu juga dalam pilihan raya Kecil Tenang, apabila saya diamanahkan untuk menggarap cabaran mewakili Pakatan Rakyat dalam pilihan raya Kecil Don Tenang, tetapi suami yang ditukarkan hingga ke hujung atau tepi pantai di Sekolah Menengah Tanjung Pengeling Pengerang. Tuan-tuan hadirin-hadirat, sebab itu kita himpunkan semua kes-kes sebegini dan kita hantar kepada Parlimen Malaysia. Kita mendesak menghentikan kezaliman kepada warga pendidik dan kita hantar memorandum kepada Suhakam. Oleh itu, marilah kita sama-sama merobohkan tembok kezaliman yang telah membelenggu jiwa rakyat, bukan saja warga pendidik tetapi seluruh Malaysia. Rakyat-rakyat ataupun orang-orang yang pernah dizalimi. Kita nak tegakkan keadilan, kita meninggalkan
kemuliaan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih. Kerana doa orang dizalimi tiada hijab di sisi Allah. Dan insya Allah Allah SWT berfirman yang maksudnya jangan kamu cenderung kepada orang yang berbuat zalim, kelak akan disambar oleh api neraka Allah. Allah berpesan jangan kita sokong, belum buat zalim lagi baru nak sokong cenderung kepada orang yang berbuat zalim, akan disambar oleh api neraka Allah. Sebab itulah marilah kita teguhkan iltizam dalam diri kita untuk membuat perubahan. Saya menyeru kepada muslimin yang hadir, khususnya marilah kita menggabung tenaga, bersatu hati, ikhlas dalam segala amal kerja kita, insya-Allah. Tidak kira dari segi masa, tenaga, wang ringgit dan pengorbanan perasaan untuk kita menggalang sebuah perjuangan yang suci. Semoga himpunan kebangsaan rakyat dan Temasek akan menyaksikan suatu kejayaan yang lebih gemilang, insya-Allah. Dapat memenangkan negeri Terengganu Darul Iman, insya-Allah. Dan kita semua tergolong di kalangan insan yang berbahagia di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Teruskan perjuangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Reformasi. Kalender Cikgu Mala oleh-oleh dari Johor boleh didapati sebelah ya, untuk menyatuni rakyat di negeri Johor, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.